Ya, sudah mula kita menggunakan istilah-istilah madani. Mungkin dalam sebarang set tingkah laku ataupun sebarang perbuatan kita, kerana secara literalnya madani ini bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dalam kebendaan, bukan masyarakat, generasi dan sebagainya. Usaha untuk membentuk masyarakat menyemaikan nilai-nilai murni, kekeluargaan dan terarah kepada pembinaan masyarakat. Siswa madani mungkin kita boleh berikan dalam erti kata yang mudah, memberikan makna siswa yang mempunyai minda yang positif menuju ke arah kemajuan dan juga pembinaan siswa dan juga siswazah yang positif dan juga berdaya saing. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang siswa madani ini, saya amat bersati untuk bersama dengan Profesor Dr. Hasrin Abdullah yang juga merupakan pengarah Institut Pengajian Sains Sosial UPM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Doktor, siswa madani, ya, kita nak fahamlah, banyak konsep kita gunakan sebenarnya. Berubah pimpinan kerajaan, sudah pasti berubah konsep yang idea diutarakan itu. Semuanya ada fokus, semuanya ada agendanya tersendiri dan semuanya ada manfaatnya tersendiri. Tetapi nak hubung kaitkan dengan siswa madani ini, bagaimana kita nak meringkaskannya dalam erti kata mudah, Doktor? Terima kasih, Si Majid Aziz. Cakap tentang siswa madani, semua sekarang madani kan, slogan-slogan yang baru madani dan sebagainya. Pertamanya kita kena faham apa makna madani itu. So dalam konteks ini yang telah disebutkan oleh Ismail tadi, madani itu merupakan kaedah ataupun masyarakat yang diurus dengan baik atas kepercayaan dan merangkumi semua pihak. Maknanya tidak ada yang terkecuali. So dalam konteks siswazah madani ini bermaksud pengurusan siswazah yang baik. Maknanya kita nak menghasilkan siswazah yang holistik sifatnya, yang terangkum dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga spiritual. Jadi segala segi itu minta maaf. Banyak yang, maknanya kita berfokus kepada siswazah yang syumul lah. Betul, betul. Cumanya dalam konteks ini kita bercakap tentang madani, bagaimana kita nak melahirkan siswazah yang madani itu? Apa makna madani itu? Dia boleh jadi satu konsep yang melangit ataupun membumi. So dalam konteks madani ini, siswazah yang kita nak lahirkan adalah siswazah yang berilmu, tetapi ilmu yang ada itu digunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan juga diri sendiri. So dalam ini kita jelaslah dalam proses nak melahirkan masyarakat ataupun siswazah yang kita katakan madani, holistik dan sebagainya itu, perlu kita sediakan platform-platform yang sesuai di universiti dan juga di masyarakat supaya siswazah kita tidaklah merangka idea-idea yang melangit tetapi tidak membumi. Itu sebenarnya, maknanya ilmu itu digunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan dirasai. Okey, bercakap tentang kita sedia maklum universiti merupakan platform untuk menyediakan siswazah yang orang kata sempurna jasmani, emosi, rohani, intelek. Kita ada mungkin pengisian kurikulum di universiti, kita ada pilihan kurikulum, ada pengajian keusahawanan, falsafah dan isu semasa, malah kita ada juga hubungan etnik dan juga tamadun. Banyak yang disediakan untuk siswazah ini. Jadi apakah ia masih tidak mencukupi untuk menyediakan mahasiswa ini? Saya melihat dalam konteks ini kaedah bagaimana. Betul, kita boleh cantik. Kita Malaysia ni banyak dari segi polisi dan sebagainya memang cantik. Tapi kaedahnya bagaimana? Kurikulumnya. Sebab bila kita bercakap tentang siswazah, siapa yang terdekat dengan siswazah? Guru ataupun pendidik ataupun pensyarah. Pensyarah itu juga harus madani. Sifatnya, maknanya mereka harus peka, cakna apa keperluan. Baik, katalah saya bidang psikologi, sepatutnya begini. Bahagian teknikal begini. Betul. Tetapi antara kami yang pensyarah juga harus melihat bagaimana komponen-komponen yang kita nak masukkan, kita terapkan dalam siswazah itu tidak menyakiti siswazah. Maksudnya, kalau kita rasa semua ni bagus, perlu diberi, semua orang kata dia punya bidang bagus, perlu diberi, tetapi adakah mampu siswazah itu menanggung komponen-komponen yang kita berikan? Kena lihat itu. Sebab bila saya sebut perkara ini kerana mutakhir ini kes-kes mental health
kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Sangat tinggi. Baru-baru ni dia kita bukan bercakap UPM dan sebagainya kan, tapi kita melihat belia secara umumnya, the latest finding daripada IRIS adalah 6/10 murung. Jadi tinggi. Murung ni bukan setakat stres, bukan setakat bimbang, dia sudah melibatkan satu level yang lain. Dan ini perlu kita perhatikan. Apa puncanya itu? Punca ni kita kena lihat dari dalam semua konteks lah. Maknanya dari segi beban kerja, dari segi kosar hidup, pelbagai. Jadi perkara-perkara ini harus dipandang secara serius oleh pihak pentadbir dan melihat perkara ini dan bagaimana dengan sifat ihsan ni. Kalau ada konsep madani itu ada konsep ihsan ya. Bagaimana untuk menyantuni siswa-siswa kita yang sedang mengalami keresahan dari segi kosar hidup, untuk makan, untuk perkara-perkara basic, perkara asas. Jadi itu pun harus diambil perhatian oleh pihak pentadbir. Jadi bercakap tentang siswazah, dia bukan saja siswazah tetapi dia melibatkan keseluruhan ekosistem yang membentuk siswazah itu. Tetapi kita sedia maklum ya, universiti ini diibaratkan sebagai kilang untuk melahirkan pekerja-pekerja pada masa hadapan. Apakah sudah cukup orang kata komprehensif penyediaan universiti ini untuk melahirkan bukan sahaja golongan pekerja tetapi juga modal insan yang berkualiti apabila mereka keluar daripada universiti nanti? Sebab itu saya merasakan kita kajian-kajian yang kita lakukan. Sebab bila kita hasilkan pelajar, kita ada kajian. Impact study. Penting. Ada orang kata kaji apa hasilnya kan. Tapi bila kita kaji, kita lihat, okey, kita buat cantik dah ni. Dari segi konsep, dari segi kurikulum cantik dah. Tapi kenapa pelajar kita tak perform contohnya kan? Jadi kajian impact tu penting untuk melihat di mana jurang yang berlaku ataupun gap yang ada sehingga apa yang kita nak hasilkan tidak sebegitu jadinya. Ini penting. Bila kita kenal pasti gap, kita handle benda tu secara fokus. Bukannya kita blanket all semua. Itu tak boleh lah kan. Sebab kadang-kadang kita nampak satu jurang, kita rasa semua orang mengalami benda yang sama. Tidak. Manusia ni sifat dia unik. Cumanya kita tak boleh nak handle seorang demi seorang kan. Tetapi contohnya grup social science, grup komunikasi contohnya, kumpulan-kumpulan komunikasi, kumpulan teknikal. Kat mana pincang dia? Kenapa dia jadi pekerja tetapi tak sensitif dengan masyarakat? Tidak sensitif dengan alam sekitar. Kenapa ini berlaku? Maknanya ada proses yang tidak sempurna lah. Benda dah ada tapi kita nak menyempurnakan dia. So perkara-perkara ini dia perlu proses, Mail. Sebab kita bercakap tentang proses ni, kita bukannya nak menghasilkan roti canai. Roti canai pun kita kena uli, tinggal semalam kan, barulah elok doh dia tu. Manusia ni proses dia panjang dan kita kena ada kesabaran untuk menyantuni manusia itu. Okey. Besar harapan kita ya untuk melahirkan modal insan kerana universiti ini dianggap sebagai suatu institusi yang berpotensi dan institusi yang dilihat sebagai penuh dengan segala-galanya. Segala ruang ilmu ada di sana. Jadi amat rugi sekali kalau mahasiswa tidak mengambil ruang di universiti ini untuk belajar kemahiran menjalani hidup. Betul. Bukan saja akademik, kemahiran untuk menjadi insan yang berguna dan juga kemahiran intrapersonal dan juga interpersonal antara satu sama lain. Jadi apa mungkin pandangan doktor berkenaan sepatutnya mahasiswa juga ada inisiatif sendiri? Oh betul. Sebab itu sebenarnya pada akhirnya kita tidak lagi untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang mencari kerja. Tapi mereka yang create kerja. Mereka yang menghasilkan syarikat-syarikat dan mengambil kawan-kawan bekerja. Kita nak menghasilkan macam tu. Usahawan. Jadi bagaimana kita nak menghasilkan usahawan? Jadi mentaliti mereka haruslah positif. Sebab itu program-program yang dirangka, ini yang kita kata inisiatif student ataupun pelajar siswazah itu sendiri. Kita dah sediakan platform, kurikulum yang bagus. Bagaimana you mengambil inisiatif untuk terlibat
terlibat sama dalam konteks ini. Saya melihat satu lagi program yang bagus di universiti, inbound outbound. Kita galakkan pelajar keluar negara. Dia tak semestinya pergi Eropah, semua tu mahal. Cukup mungkin Singapura ataupun Indonesia. Bagus. Indonesia sangat unik. Dia luas kan, unik, dan kita boleh belajar banyak daripada negara lain ataupun Thailand. Okey. Dekat je, jiran yang kita. terdekat kan? Ya, itu pun sudah cukup untuk mengupas suara pandang mahasiswa kita untuk lebih cakna. Sebab di Thailand ni saya lihat dia sangat kreatif. Okey. Jadi kreatif yang bagaimana itu? Kreatif dari segi benda perkara-perkara mudah. Contohnya saya lihat dalam konteks social enterprise. Saya pernah melawat kawasan social enterprise dia. Bagaimana benda yang kita rasa macam alah benda tu biasa je. Dia menjadikan benda tu unik dan orang berminat untuk beli. Dan kalau tak silap saya di kawasan itu berjaya sponsor. Kita, syarikat kita sponsor kawasan program-program di sana. Okey. Jadi kalau kita siswaza dapat buktikan perkara-perkara begini, insya-Allah kita akan dapat sokongan. Ini yang kita rasakan perlu ekosistem yang membantu. Maknanya bukan saja universiti, bukan saja ibu bapa, tetapi syarikat-syarikat yang perlu bertanggungjawab sebab mereka sebenarnya berminat juga dengan kreativiti yang ada pada anak muda ini. Ya, sokongan itu perlu. Betul. Ya, okay. Platform yang sesuai. Ya, sementara itu, Doktor, saya juga nak membacakan sedikit berkenaan visi dan juga kerangka dasar reformasi ini. Apa yang telah pun diberikan suatu ikhtiar yang bersepadu dan juga holistik. Kesemua 6 komponennya tidak berfungsi secara berasingan. Ada kesalin hubungan yang rapat antara setiap komponen. Keterbergantungan antara satu sama lain menjadikan segala dasar yang digubal menjadi manusiawi yang senantiasa ditambah baik menerusi musyawarah dan juga maklum balas rakyat. Justru secara kolektifnya kerangka ini akan meletakkan asas untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani maju, terampil dan juga terangkum. Anjakan demi anjakan yang berlaku memaksa untuk setiap masyarakat mengambil kira keadaan persekitaran yang senantiasa berubah-ubah. Jadi dalam konteks mahasiswa pada hari ini kita melihat ya Doktor, keadaan yang sentiasa berubah-ubah. Jadi mahasiswa pun perlu fleksibel jugalah. Betul. Kalau kita cerita pasal dunia sentiasa berubah ni bukan saja perubahan teknologi, perubahan cara berfikir, perubahan kesantunan budaya masyarakat, perubahan bagaimana kita berinteraksi antara satu sama lain. Jadi bagaimana mahasiswa perlu juga berubah kerana mahasiswa zaman 90-an mungkin tak sama. Memang tak sama. Kini Doktor. Ismail, bila kita nak melakukan sesuatu, kita kena ada ilmu. Ya. So dalam konteks masyarakat Malaysia ni, kita nak kreatif, kita nak inovatif ni, saya merasakan perlu juga pelajar-pelajar kita ni memahami budaya masyarakat lain. Yeah. Bukan saja masyarakat Cina, bukan saja masyarakat India, Jepun, Amerika, Europe, kalau dari segi agama Islam, Kristian, Hindu dan sebagainya, mereka kena faham. Jadi bila mereka faham, mereka akan lebih kreatif dalam berinteraksi, dalam menghargai orang lain dan sebagainya. Dan ini sangat penting pada saya. Ilmu ni, saya sebut sekali lagi, bila kita nak menyantuni, bila kita nak kreatif, nak melahirkan perkara-perkara yang kita tak sangka, kalau kita ada ilmu asas itu, kita insya-Allah mampu bertindak dengan lebih cemerlang. Sebab zaman sekarang VUCA kita katakan, vulnerable, uncertainty, kita kata kompleks, benda-benda yang kompleks, dan kalau tak salah ambiguity. Keempat-empat ni memang memerlukan mahasiswa yang jauh pemikirannya, yang walaupun jauh pemikiran tetapi bertindak membumi. Itu yang kita nak. Jadi dia kena ada ilmu. Ilmu ini kita kena cari. Ilmu yang dicari itu saya rasa akan lebih memberi makna kepada individu itu sendiri dan juga akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat. Ya. Mbak kata pepatah semakin ibarat rasmi padi. Betul. Semakin tunduk semakin berisi. Ya. Doktor, ini satu lagi masalah berkenaan kita tidak hanya melahirkan parrot yang hanya mengulang kembali apa yang ditutur atau diajarkan, tetapi kita nak melahirkan innovator, pencipta. Kita nak lahirkan mereka yang boleh datang dengan inovatif.
apakah ia sebenarnya boleh kita lihat kerangka pendidikan kurikulum subjek yang hanya menginginkan pelajar itu untuk menjawab peperiksaan dan lulus berbanding untuk kita membina pemahaman-pemahaman dalam setiap subjek yang diajar. Kerana kita lihat sekarang ini kecenderungannya adalah untuk skor A ataupun untuk lulus semata-mata. Betul. Sebab tu saya risau juga. Latest finding, mereka yang tinggi self-esteem, tinggi bagus result, depression tinggi. Kita tak nak lahirkan yang begitu. Maknanya dia perform tetapi depress tinggi. Kita tak nak begitu. Dan dalam konteks ni saya melihat peranan guru ataupun peranan pensyarah tu sangat penting. Bagaimana mereka fleksibel? Sepatutnya mereka fleksibel. Zaman sekarang ni dah tak boleh jangka. You tak boleh lagi guna kaedah lama. Kan untuk menghasilkan benda-benda luar biasa. Tak boleh. Kita pun kena belajar dan kita kan ada konsep belajar sepanjang hayat. Jadi perkara itu terpakai bukan saja kepada siswa azhar tetapi pensyarah dan juga pentadbir. Mereka yang terlibat dalam konteks membangunkan siswa azhar ataupun modal insan kita. Pada saya itu sangat penting dan flexibility. Kita bercakap tentang kebat kan. Tapi I bercakap tentang kebat ni menarik juga sebab kadang-kadang dia kata kebat maknanya boleh kreatif asalkan ini tapi kita ada skema jawapan pula tu dan kalau lari sikit walaupun betul dah tak kira. Itu dia menjadikan pelajar-pelajar kita dimotivate lah. Kan anak saya pernah tanya kenapa kita tak boleh hasilkan kereta yang macam-macam macam dekat US tu. Itu pihak pengurusan kena ataupun yang tertinggi kenalah fikirkan bagaimana kita kena konsisten lah. Satu sudut kita cakap you kena kreatif tapi satu sudut you menekan. Tapi jangan lupa kita cakap kreatif, inovatif dan sebagainya. Ia perlu dengan ada adab. Adab madani dalam konteks ini dia menekankan tentang adab. Maknanya bila kita nak kehadapan dan sebagainya kena beradab. Sebab itu saya melihat di pihak universiti kita nak anak-anak kita kreatif dan inovatif di sekolah juga. Kita dalam konteks madani ini dijelaskan perlu ada platform untuk anak-anak muda ini menyuarakan pandangan. Tak puas hati dan sebagainya tetapi kita yang orang dewasa ni perlu berlapang dada. Menerima ada isu dalam konteks ini. Kadang-kadang dia kata sebab dia ni nak bagi tahu tapi tak ada adab. Sebab itu kena didikkan adab itu kena menjadi teras dalam konteks pendidikan. Jadi bila kita tak bersetuju, ada adab-adabnya untuk tidak bersetuju. Nak menegur, ada adab-adabnya untuk menegur. Nak membantah. Dan nak menerima teguran pun kena ada adab lah. Dan kena berlapang dada lah. Macam tu lah. Sedikit doktor sebelum kita berakhir. Bangsa yang membaca adalah bangsa yang berilmu dan juga bangsa yang beradab. Agak kita sedikit mengecewakan kerana amalan membaca dalam kalangan pelajar mahasiswa semakin kurang. Lebih kepada media sosial. Jadi apa perlu kita lakukan supaya amalan membaca apa jua jenis bahan bacaan pun kita boleh budayakan kembali dan kita boleh galakkan kembali. Saya suka soalan ni. Sebenarnya di IPSAS sedang berlangsung satu webinar berkenaan apa anak muda kita baca. Kan? Kita nak galakkan anak muda baca tapi konten-konten yang ada tu pun kita kena perhalusi. Sebab mutakhir ini konten yang ada itu merisaukan lebih ke arah pornografi. Dia baca kita elok anak aku membaca kan. Rupanya kontennya merosakkan. Itu pun kita perlu tengok. Jadi saya melihat untuk menggalakkan baca dalam kalangan anak-anak, konten tu pun harus diperkemaskan dan menarik minat lah. Kan? Kalau kita lihat kalau dari segi sudut baca buku tu pun dia ada bagaimana kita nak attract anak-anak muda ni baca. Maklumat dia maknanya yang menulis tu pun kena terkini sifatnya. Untuk menarik minat anak-anak muda. Jadi ini kena selari lah Ismail. Itu mungkin pengarah DBP yang baru akan menghasilkan sesuatu yang baik lah. InsyaAllah Dr. Hazami mungkin boleh merealisasikan hasrat membudayakan semula budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Satu perkongsian yang baik Doktor sebenarnya untuk kita melihat bagaimana membangun negara madani ini bukan tugas universiti semata-mata tetapi tugas masyarakat secara keseluruhan. Jadi mungkin secara kesimpulan dalam seminit ini besar harapan kita untuk melihat warga pendidik dan juga warga fakulti juga
juga akan turut sama-sama komited dalam melahirkan modal instan dan warga yang madani? Itu sudah pasti. Saya melihat sokongan ini dari satu ekosistem yang luas. Dia bukan dalam universiti saja, masyarakat juga harus mendukung. Sebab siswazah kita akhirnya akan turun kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang memahami konteks holistik, konteks ilmu dan sebagainya, dia akan menyokong. Masyarakat ni saya sebut adalah pihak-pihak luar, contohnya NGO, pihak-pihak syarikat besar, syarikat kecil dan sebagainya, dan juga masyarakat setempat. Supaya apa siswazah kita dapat itu akhirnya akan ditumpahkan kepada persekitaran di mana mereka berada. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Itu dia Profesor Dr. Azrin Abdullah, Pengarah Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia bersama dengan kami. Saya teringat ada yang dipesankan, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum tanpa kaum itu sendiri yang ingin mengubahnya. Jadi ini tujuan kita dan juga ini antara objektif kita untuk mengubah nasib masyarakat dan juga kaum kita sendiri melalui pembudayaan yang positif dalam kalangan generasi muda dan juga generasi pelajar tanah air. Jadi kita akan berehat seketika dan sekembalinya nanti kita juga akan bercakap berkenaan tentang satu atur cara yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk menganjurkan tema perpaduan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika sebelum kita kembali selepas ini bersama dengan Continuous. Silakan Continuous.